kereta lah. Handbag kereta. Okey, yang ni masih video tentang istilah penting syarikat. Kali ini cikgu nak explain dividen. Okey, apakah definisi dividen? Iaitu agihan keuntungan syarikat kepada pemegang saham. Jadi itulah kelebihan kalau kita beli saham, kita akan dapat agihan keuntungan dia dalam bentuk dividen. Kerana pemegang saham sebagai pemilik kan, jadi mereka hak mendapat sebahagian daripada keuntungan syarikat. Jadi dividen boleh diberi dalam dua bentuk. Satu ialah dividen saham. Cikgu sudah explain ini. Syarikat boleh bagi dividen saham dengan menerbitkan saham bonus. Dividen diberi dalam bentuk saham. Yang ni cikgu sudah explain dalam terbitan bonus. Jadi untuk video ni cikgu tak explain lah. Untuk video ni cikgu akan hanya explain dividen tunai, iaitu dividen yang dibayar dalam bentuk tunai, cash. So ini dia apa itu dividen tunai, iaitu dividen yang dibayar dalam bentuk tunai dan yang dibayar mengikut kadar yang ditetapkan. Seperti dividen saham juga, dia ada kadar dia. So bila ditetapkan oleh lembaga pengarah, kalau dia dividen saham keutamaan, dia sudah pun ditetapkan oleh lembaga pengarah semasa sebelum dia terbitkan saham itu. They already plan earlier. Kalau dia saham dividen untuk saham biasa pula, dia tak tetapkan, tetapi dia hanya akan ditetapkan dengan persetujuan semasa mesyuarat agung tahunan setiap tahun. Kerana dividen untuk saham biasa tak tetapkan, dia tak boleh ditetapkan semasa mereka belikan saham. Dia akan hanya ditetapkan semasa mesyuarat agung. Tetapi untuk saham keutamaan, dia telah pun ditetapkan semasa saham itu diterbitkan. So dividen tunai ni dibayar berdasarkan nilai tara saham itu. Jadi tak kisahlah nilai pasaran dia naik berapa pun, dividen ni hanya akan dikira mengikut nilai par dia, nilai tara. Pembayaran boleh dibuat pada akhir tahun ataupun secara berperingkat. Pada akhir tahun that means once, sekali setahun, atau syarikat yang dapat untung banyak, dia boleh bayar secara berperingkat. That means sekali pertengahan tahun, another time akhir tahun. So bila dia kata dibayar secara berperingkat, dia adalah diberi nama, kalau pertengahan tahun dividen interim, kalau akhir tahun dividen akhir tahun. So yang ni dia penerangan lanjut untuk dividen interim. Demi dividen yang dibayar sebelum untung bersih tahunan diketahui. Dividen ni dibayar jika syarikat memperolehi untung yang banyak dalam setengah tahun yang pertama. So sampai bulan Jun dia dapati untung dia sangat banyak, so dia boleh announce bagi dividen, even not yet the akhir tahun. So that is called dividen interim. Dividen akhir pula dibayar setelah mesyuarat agung tahunan syarikat. Yang telah mesyuarat agung ni telah meluluskan cadangan, usul cadangan kadar dividen yang dikemukakan oleh lembaga pengarah. So this one usually for saham biasalah. Jadi kalau untung banyak, then lembaga pengarah boleh membukakan cadangan nak bagi berapa peratus kadar dividen kepada saham biasa. Dan kalau mesyuarat agung luluskan, then they can pay. Dia akan dibuat selepas kita tahu untung tahunan syarikat tu. So inilah dia peringkat perekodan dividen. Ada 3 peringkat. Satu, dia akan isytiharkan dividen. Bila dividen diisytiharkan melalui surat khabar ke apa, so once you isytihar, that means you announce secara black and white. Jadi sudah rasmi, jadi dia perlu direkod di Jurnal Am. Dan peringkat kedua, perekodan. Ini tak perlu catat di Jurnal Am, kerana once you isytihar, that means company they need to find out siapakah
berapakah orang pemegang saham, siapakah mereka, berapakah mereka sudah beli. So they need to do a lot of paperwork. Yang ini paperwork saja tak perlu catat. That means they need to find out all these things lah sebelum mereka bayar. So this one tak ada catatan jurnal. Lepas they find out everything, siapakah pemilik dia, berapa dia sudah beli, berapa dividen baru bayar kepada dia, all this are paperwork, then only can peringkat ketiga they start pay the dividend. Ini once start pay melibatkan wang kan, so that perlukan jurnal. Okay, hanya dua peringkat ni perlu catat, yang ini peringkat kedua tak perlu catat. Okay, yang ini dia catatan jurnal untuk merekod dividen. Ada dua keadaan. Satu, dia isytihar terus bayar, ataupun keadaan kedua dia isytihar dulu, katakan pada 1 April dan lepas tu Jun baru dia bayar, ataupun isytihar pada akhir tahun, lepas tu next year baru bayar. Okay, cara merekod adalah berlainan. Kita tengok keadaan pertama dulu. Dia isytihar terus dia bayar. Jadi kalau dia terus bayar, kita kredit bank lah. Dan dia isytihar itu tengok dividen apa. Kalau dividen SB, debit dividen SB. Kalau dividen SK, kredit dividen SK, debit dividen SK. Jadi itu dia, dan merekod pembayaran dividen. Kalau dia dividen interim, tulislah merekod pembayaran dividen interim. Tak perlu buka dividen interim, dividen akhir tahun, tak ada. Just account dividen saja. Benar dividen apa, sama ada dia akhir tahun atau interim, kita tulis dalam penerangan. Okay, so lepas tu kita kena tutup account dividen ni dan pindah ke account pendapatan tertahan. Dia macam perkongsian. Kita buka account gaji berkongsi, lepas tu akhir tahun kita tutup account gaji berkongsi, masuk dalam account PUR. So samalah untuk syarikat, kita tak panggil dia PUR, kita panggil dia pendapatan tertahan. So kita tutup account dividen, pindah ke pendapatan tertahan. Tak boleh tulis belanja dividen kerana dia bukan belanja operasi. So dia bukan belanja sebenar, dia tak pindah ke penyata pendapatan. Akhir tahun dia akan pindah ke pendapatan tertahan, bukannya penyata pendapatan. So penerangan merekod penutupan akaun dividen ke akaun pendapatan tertahan. So keadaan yang kedua, dia isytihar dulu dan after a few months baru dia bayar. So kita kena catat dua kali lah. Satu masa dia pengisytiharan, satu lah masa dia bayar. So kalau masa dia pengisytiharan, kita boleh terus debit pendapatan tertahan, dan kita belum bayar kan, macam kita kredit dividen saham biasa, ada saham keutamaan, belum bayar. Merekod pengisytiharan dividen. Kalau dia dividen akhir tahun, merekod pengisytiharan dividen akhir tahun. Tak perlu tulis akhir tahun dalam akaun dia, nama akaun dia dividen saja. So kalau dia bayar next year, okay, after a few months, so yang liability tu sudah habis, bukan liability lagi lah. Jadi kita debit dividen saham biasa belum bayar, dan kita credit bank. Okay, merekod pembayaran dividen SB, ada dividen akhir SB, ada dividen interim. Penerangan dividen apa dalam penerangan sahaja. Jangan tulis di sini, akaun dividen saja.